Salam sejahtera, saya Kerry Geres, ini Inspirasi TVS. Tiada kipas dan penyaman udara. Yang ada hanyalah pokok berdaun rendang berhampiran Sungai Bintango yang menjadi peneman setia tukang gunting veteran ini sejak 30 tahun yang lalu. Anjang Mat atau nama sebenarnya Ahmad Juki, 75 tahun, selesa menggunting rambut pelanggannya di bawah pokok itu walaupun dia pernah dinasihatkan untuk berpindah ke tempat lain yang jauh lebih selesa. Kata Anjang Mat, disitulah tempat dia mencari rezeki setiap hari sejak sekian lama. Tambahan pula, ramai pelanggan tetapnya sudah mengenali dan biasa dengan tempat itu. Nenek ada tempat pokok tu, jadi orang pelanggan nenek si nyuruh jalan ke tempat lain bah. Tidak susah nak cari. Bila kita kenal situ aja nek, Cina pun ada macam ya. Lu jangan lari sini lah. Susah mau cari tanah tiada jumpa. Tanah tiada jumpa. Lu memang hari tetap sini. Baru senang cari. Walaupun sudah terbiasa, Anjang Mat mengaku tidak terlepas daripada pelbagai cabaran selama beroperasi di bawah pokok berkenaan. Selain faktor cuaca katanya, lambakan kedai gunting moden di Bintangor turut menjadi saingan sengit. Namun, dia tetap serasi dengan cara tradisi sejak dahulu lagi. Musim hujan, kurang dikit supaya pelanggan ini bisnya bagus. Hari Sabtu dengan hari Minggu. Hari Jumaat 3 ya. Bolehlah orang berhenti kerja nak pergi ke pasar tengok-tengok rambut. Hari lain tu mana hujan. Cuti. Awal hari hujan, cuti nenek cadar kosong. Siapa sangka di sebalik susuk tubuh yang kurus itu, Anjang Mat sebenarnya seorang tukang gunting yang berpengalaman luas. Suatu ketika dahulu, dia pernah menghulurkan khidmat bakti menggunting rambut anggota tentera yang bertugas menjaga keselamatan orang awam di Bintangor. Mesin agak ada askar British boleh tahan lah. Dapat ya sehari 20 ton nenek motong kem saya. Dah ya. Uncin ke tempat lain ada 5 orang, 6 orang. Pakai nambahnya. Sampai kini tu. Biarpun dikategorikan sebagai orang kurang upaya, Wan Sazi Wan Ating tidak pernah berputus asa dan sentiasa gigih mencari pendapatan sendiri. Wan Sazi atau lebih dikenali sebagai Wan merupakan seorang tukang jahit yang cukup popular dalam kalangan penduduk di Kampung Paruh Kuching, Sarawak. Mereka mengenalinya kerana hasil jahitannya yang sangat kemas dan ia merupakan punca pendapatan utama bagi Wan. Kekurangannya tidak pernah dijadikan alasan untuk tidak bekerja. Kini sudah hampir 30 tahun Wan menceburi bidang jahitan. Katanya ia hasil daripada pengisian masa lapang agar tidak terbuang. Walaupun dalam keadaan kurang fizikal macam tu, OKU dalam kurang fizikal, saya akan sedaya upaya mengketengahkan diri di hadapan masyarakat. Membuktikan bahawa semua OKU ia lemah. Pertama sekali kami menceburi bidang belia, berjahit. Diajar oleh Cikgu Anis Taylor di kampung nombor 6 dulu, di pusat latihan belia selama 6 bulan. Lepas tu kami kerja, ambil pengalaman lagi peluang pekerjaan. Lepas tu kami masuk lagi untuk menghalus lagi bidang jahitan. Lepas di Giat Belia, kami ambil kos lagi dengan Cikgu Hatiah Mahabu di Pusat Giat Mara Putrajaya selama 6 bulan. Selain menjahit, Wan turut menyertai latihan untuk program masakan, seni tangan dan kelas dandanan diri. Menurut pemaju masyarakat kemas Radiah Sidi, Wan merupakan antara peserta terbaik dan tidak pernah ponteng kelas. Wan juga seorang yang rajin dan suka membantu orang lain. Nya memang rajin, nya suka nolong, nya memang ingin mencuba setiap apa dia ajar kami. Dan juga mengikut pelibatan kami. Orang pergi sesi ni yang mendimbak pergi berkursus kah, pergi seminar kah. Memangnya selain daripadanya belajar dalam kemasnya pun mengikut Bina Insan. Bina Insannya adalah macam pendidikan Islam. Di situ ustaz akan datang mengajar solat, apa-apalah apa yang memangnya
si escape lah, memang dia selalu turun ke kelas ya. Memangnya si lekang daripada nak nulung-nulung, memangnya suka. Melalui ilmu yang diperolehnya, Wan tidak kekok dan dapat memenuhi kehendak pelanggannya yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat dan bukan penduduk kampung Paroh sahaja. Wan berasa bangga apabila mendapat kepercayaan daripada para pelanggannya. Perkara itu membuatkannya lebih bersemangat lagi untuk meneruskan kehidupan. Kartunis popular Azhar pernah mendalami adat dan budaya masyarakat Sarawak untuk digarapkan dalam bentuk kartun yang diterbitkan dalam majalah Gila-Gila yang popular pada era 90-an. Azhar atau nama sebenarnya Abdul Razak Sofi sanggup menggunakan wang sendiri untuk mengenali adat dan budaya masyarakat tempatan yang dapat diadaptasi kepada lukisan kartunnya. Anak jati Jerantut di Pahang ini berkata beliau merasai sendiri pengalaman hidup di Sarawak dan menggambarkan pengalaman itu dalam bentuk kartun untuk sama-sama dijiwai pembaca dan peminat ketika itu. Pada masa itu, majoriti masyarakat dalam negara jarang berpeluang untuk melawat Sarawak atas faktor kos penerbangan yang tinggi selain kurangnya fasiliti untuk ke Sarawak. Justru beliau mengambil peluang itu untuk berkongsi pengalaman melalui lukisan kartunnya. Adat budaya ni kan di Sarawak dia ada banyak macam event tahunan, dia ada perlumbaan kerbau, ada makanan seperti ambuyat. Lepas tu pasar Sarawak yang menjual berbagai hasil daripada penduduk kampung. Jadi bahan-bahan tersebut kita garapkanlah dalam bentuk kartun. Katanya rakaman bergambar di setiap acara diperlukan supaya beliau dapat melukis kartun dengan sempurna dan berkualiti. Itu antaranya lah yang saya buat. Tak, yang saya pergi sendiri, saya berjalan ambil gambar. Kemudian dari segi makanan, saya sendiri yang beli makan bersama dengan orang-orang Sarawak lah. Jadi yang tu sebenarnya yang kita nak, sebab kita nak yang originality penceritaan tu. Azhar kini sudah menamatkan perkhidmatannya bersama majalah Gila-Gila dan berkongsi hasil tangannya menerusi pelbagai pendekatan seperti penghasilan lukisan kartun pada papan tanda besar dan buku lakaran bergambar di negeri kelahirannya iaitu Pahang. Antara lukisan yang menjadi tumpuan ramai adalah lukisan kartun pemuda yang sedang memanjat gunung, pelancong sedang menaiki bot ke Kuala Tembeling yang boleh dilihat pada papan tanda besar di Bandar Jerantut berhadapan Masjid Tengku Mahkota Abdullah. Beliau juga membuat lukisan pada 65 buah bangunan sekolah yang ada di daerah Jerantut untuk tatapan pelancong. Selain itu, kartunis Azhar turut tampil dengan buku lakaran bergambar yang khususnya memaparkan lakaran bandar di Raja Pahang iaitu Pekan. Saya memilih lukisan kartun dalam pelancongan kerana macam saya pernah berkata bahawa saya dulu pernah menjadi seorang kartunis penuh masa. Jadi itu adalah satu kerja yang mudah dan saya dah biasa dengan kerja-kerja tersebut. Jadi saya merasakan yang lukisan untuk pelancongan ni sesuai dengan lukisan kartun. Jadi saya terapkan semua tempat-tempat yang menarik di seluruh Malaysia menggunakan kaedah kartun. Majalah Gila-Gila suatu ketika dahulu menjadi majalah Humour Malaysia yang pertama mendapat rating jualan tertinggi dalam penerbitan kartun sejak 1978. Pada peringkat awal penerbitan, majalah Gila-Gila dianggap sebagai medan untuk kartunis Malaysia bagi tujuan menyampaikan mesej kepada pembaca melalui kartun. Namun kini majalah itu berubah kepada digital dan boleh dilayari menggunakan tablet masing-masing dengan memuat turun di Google Play dan App Store. Laporan itu tadi mengakhiri segmen Inspirasi TVS untuk hari ini. Saya Kiri Geres, salam hormat dan jumpa lagi.